pinggir. Okey, pandangan pinggir ni macam mana? Okey, contohnya kalau awak diberikan dua pandangan yang tidak lengkap. Okey, awak hanya diberikan pandangan sisi sahaja yang lengkap. Pandangan pelan dan pandangan hadapan tidak lengkap. So, macam mana awak nak lukis? Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, awak tengok sini pandangan sisi kita lengkap. Tapi pandangan pelan dan pandangan hadapan kita tak lengkap. Okey, macam mana kita nak lukis? Okey, mula-mula sekali kita boleh nomborkan. Even though kita tak ada dia punya lukisan isometri di sini. Okey, pandangan 3 dimensi di sini. Kita tak perlu pun tak apa. Kita still boleh lukis. Okey, kita nomborkan dulu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, dan awak tengok bentuk pelan. Ini adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk segitiga. Dari pelan kita nampak macam segi 4. Jadi kita boleh simpulkan dia adalah satu piramid. Sekiranya dia piramid, awak tak perlu nak bahagi kepada 4 bahagian macam kita buat masa silinder tadi. Okey, kita terus je unjurkan. Okay, so sekarang ni unjurkan 45 darjah itu. Okey, semua orang dah terror dah kat sini. Okay, awak bawa naik nombor 1 dan nombor 3 ni. Okey, bawa puncak jumpa dengan garisan tengah. Okey, kaki piramid ni jumpa dengan kaki pada pelan ni. Dan kita dapatlah kita punya unjuran 45 darjah. Okey, perlu diingatkan semua garisan perlu tepat. Kalau awak tak tepat, dikuatiri awak akan lari titik tu. Dia lari jauh-jauh, susah nak kejar. Okey, seterusnya kita bawa semua poin yang ada lah. Okey, nombor 1 dan nombor 3 selari titik ni kita dah bawa tadi. Seterusnya, kita bawa semua titik yang ada. Okey, nombor 1 dan nombor 3 tadi kita dah bawa. Okey, ini adalah titik 1 dan 3. Okey, so nombor 2 dan nombor 4 awak tak boleh bawa. Disebabkan dia terapung ni, dia tak terkena pada sisi piramid. Maka kita kena pakai kaedah pandangan pinggir. Okey, di sinilah pandangan pinggir akan diaplikasikan. Apa dia pandangan pinggir? Iaitu awak bawa dari puncak jumpa titik yang awak nak cari tu. Dari puncak jumpa titik kedua dan awak bawa ke kaki piramid. Okey, ini pinggir dia. Pinggir dia kita namakan sebagai A. Begitu juga nombor 4 ni. Sama. Bila kita tarik dia ke nombor titik keempat, kita jumpa titik sini. Okey, dan kita bawa turun. Ini akan jadi titik B. Okey, makanya awak kena bawa dia naik atas titik tu dulu. Titik pinggir dulu. Okey, bawa titik pinggir A, bawa titik pinggir B. Ini titik pinggir A dan ini titik pinggir B. Okey, kemudian kita bawa tadi kan pada pandangan sisi, kita bawa dia ke kaki. Ini adalah pinggir je. Maka bila awak pada pandangan pelan, okey, pada pandangan pelan, kejap ya, tercabut pula. Okey, pada pandangan pelan, pinggir A ni tadi, bawa juga dia ke pinggir atas. Okey. So, awak tarik dia sampai kaki dia. Tu A. Okey. Begitu juga di B. Okey. So, B awak bawa kat sini akan jadi B. Macam mana kita buat? Pada sisi kita ambil dari puncak, kita bawa ke A. Kita dah jumpa kaki, pada pandangan pelan kita bawa ke puncak. Okey. So, awak garis. Dari puncak bawa ke A. Dari puncak bawa ke B. Okey, ini asas ya. Okey, next pula kita tengok titik kedua jumpa di A, garisan A. Titik keempat, okey, ini titik 4 kita, dia jumpa pada garisan B. Maka kita bawa punya nombor 2 ni.
Nombor 2 mesti langgar pada A di plan. Okey, bawa nombor 2. Nombor 2. Bawa naik atas. Okey, unjurkan dia. Bila awak unjurkan dia, straightkan sampai jumpa A. Itu adalah titik 2. Okey, begitu juga nombor 4. Pada sisi bawa naik atas. Okay, dan bila awak pergi pada pandangan pelan, awak bawa dia pertemuan itu sampai ke nombor garisan B. So, ini adalah nombor 4. Okey, dan mana pula titik 1 dan 3? Bila kita nak bawa ke pelan, dia straight je. Kita tak akan jumpa. Melainkan kita bawa nombor 1 ni pergi pula pada pandangan hadapan. Di pertemuan ini, garisan itu awak garis dia. Okey, bila awak garis, ini nombor 1, 3. Bila kita unjurkan, nombor 3 kita akan duduk di persilangan ini. Ini nombor 3, nombor 1. Barulah kita boleh. Okey, kita panjangkan sikit nombor 1 ni dengan nombor 3 ni. Okey, dan kita bawa dari pandangan hadapan. Dia akan jumpa nombor 1, jumpa 1, naik 1 kat sini adalah pertemuan untuk 1. Dan nombor 3. 3 jumpa 3, jumpa 3, unjurkan 3 ni naik atas. Itu adalah nombor 3. Okey, kita dah ada semua nombor 1, 2, 3, 4. Kita nak cantumkan tak reti pula. Okey, macam ni. 1 kita tengok pada sisi. 1 jumpa 2. 2 jumpa 3. 3 jumpa 4. Macam tu kita jumpakan di atas. Okey, nombor 1 jumpa nombor 2. Nombor 1 jumpa nombor 2. Disebabkan di piramid, kita garis lurus je. Garis. Okey, nombor 2 jumpa nombor 3. Nombor 2 jumpa nombor 3. Okey. So, awak tengok bila 2 jumpa 3. Kalau pelan, 2 pergi 3, dia akan jadi putus. Sebab kita tak nampak dia dekat bawah, tapi dia ada. Okay, nombor 1 dengan nombor 4, bila kita pandang dari sini, awak pandang ke bawah, awak nampak nombor 1 ke 2, 1 ke 4. Yang 2, 3 dan 3, 4 akan jadi putus. Okey, makanya 1 dan 4 awak garis. 1 jumpa 4, 4 jumpa 3. 4 jumpa 3 pun dia akan jadi putus. Dia akan jadi garisan tersembunyi lah. Okey, maka awak sambungkan semua titik yang ada. Sambungkan ini. Sambungkan sampai nombor 1. Okey, dah siap. Kita sambung. Okey, apabila awak dah siap pada pandangan pelan, jangan lupa pandangan hadapan pun tak lengkap. Okey, tapi kita dah tak perlu pakai kaedah pandangan pinggir. Disebabkan awak dah pakai pinggir dekat sisi, awak dah pakai pinggir dekat pelan. Jadi awak dah ada 2 point. Point 1 kat pelan akan jumpa dengan point 1 dekat sisi. Okey, jadi awak dah bawa turun 1, jumpa 1 ada kat situ. Yang kita tak ada sekarang nombor 2 dengan nombor 4 sahaja. Okey, so kita bawa turun nombor 2 dan nombor 4. Okey, unjurkan ke bawah pada pandangan hadapan. Okey, dan kita sambungkan 2 dengan 4 di sini. Okey. Ini adalah nombor 2 dan nombor 4. Okey, maka kita punya objek pada pandangan hadapan kita straight sahaja. Okey, dari sisi kita nampak, dari hadapan kita nampak dia straight je lah. Okay. Sambung garisan ini ke nombor 2 dan 4. Okay, sambungkan semua yang terputus. Okay. Dah siap. Boleh tak awak? Saya harap semua orang boleh lukis kaedah pandangan pinggir ni. Kita beralih ke soalan seterusnya, di mana apabila sisinya serong. Macam mana kita nak lukis pula kalau sisinya serong? Jom. Soalan seterusnya. Okey, di sini awak tengok sisinya serong. Okey, tapi tetap juga sisinya lengkap, hadapan tidak lengkap dan pelan tidak lengkap.
Kita masih lagi menggunakan kaedah pandangan pinggir. Apabila kita tengok soalan, bentuknya bentuk kon. Di atas pun bulat, pelan pun bulat, di hadapan kita nampak macam segitiga. Apabila dia bulat pada pelan, makanya dia adalah kon. Dan gambar ni bila kita jadikan dia satu soal gambar persilangan, di sini pertemuannya akan jadi melengkung. So melengkung di sini dan melengkung juga pada pelan. So first step adalah awak kena bahagikan kepada beberapa bahagian. Nombor macam biasa, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Kalau kita tengok half of this sama, ada side pun sama, maka gambar ni adalah simetri. Jadi kita boleh buat kedua-dua bahagian atau kita boleh buat sebelah bahagian sahaja. Jadi disebabkan dia simetri, saya nak guna satu bahagian je. So kita ambil dari puncak, jumpa titik 2, bawa ke pinggir, kita akan dapat A. Dan kita bahagi kepada dua bahagian. Saya suka kita bahagi terus dari puncak sebab kita tak akan kita tak perlu banyak-banyak A, B, C, D, E. Maka kita hanya ada A, B dan C sahaja. Awak bawa turun, awak tarik sini. Awak dapatkan sini adalah titik B. Awak bawa lagi satu. Ini akan jadi titik C. Maka ada titik pertama. Kita dah ada sampai nombor 4. Kini kita letak nombor 5. Sini kita letak nombor 6. Sini kita letak nombor 7. Sini kita letak nombor 8. Maka antara 1 ke 2 dah ada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Begitu juga yang bawah. 1, 2, 3, 4. Dan awak ada kakinya A, B dan C. Untuk mendapatkan titik persilangan pada pandangan hadapan, kita perlu bawa A, B dan C pada kaki piramid, pada pinggirnya lah. Maka awak pakai dua set square ni, awak setting dia, bagi dia selari dengan garisan ini, selarikan dia. Dan awak bawa titik A, terus pergi sampai pinggir piramid. Seterusnya begitu juga bawa B dan juga C. Ni awak akan dapat A, B, C. Seterusnya awak bawa kaki A ni ke puncak garis. Sama juga ke B dan juga ke C. Dan awak tengok ni. Titik 5 dan titik 8 kena pada C. Titik 6 dan titik 7 kena pada B. Titik A akan terkena pada titik 2. So kita bawa dia macam tadi. Tunjukkan dia, selarikan. Selarikan dahulu. Dan awak unjur. Nombor 6 kena pada B. Bawa nombor 6, berhentikan di B. Itu nombor 6. Seterusnya bawa pula semua nombor yang ada. Bawa nombor 5. Nombor 5 kena pada C. So kita berhentikan pada C lah. Itu nombor 5. Nombor 1 kita, of course lah, dia duduk titik ni. Itu nombor 1. Next kita bawa nombor 2. Nombor 2 kita kena terus pada A. Itu nombor 2. Next kita bawa nombor 7. 7 kena pada B di sini. 7. Dan kita bawa nombor 8. Nombor 8 kita terkena pada C. Dan nombor 3 kita, nombor 3 kita macam biasalah. Nombor 3 kita akan terkena pada titik ini di sini. Nombor 3. So awak nampak dia akan membentuk macam lengkung. Sebab kita tahulah bila kita ada satu prisma berjumpa dengan kon, bahagian belakang akan membentuk lengkung. Dan kita ambil kita punya
French curve. Okey, kalau awak ada flexible curve dan awak lebih senang pakai flexible curve, okay, awak boleh teruskan. Okey, kalau awak boleh pakai French curve macam saya buat ni, kita terus dapat titik dia. Itulah titiknya. Okey, dan kita sambung kat bawah. Kita carilah mana yang kena. Okey. Okey, kat situ nampak kena di situ dan awak sambung lengkung tu. Okey, disebabkan dia simetri, maka dia ada satu lengkung je lah. Okey, yang lain tu awak kena pakai garisan binaan ya, cair je. Okey, sebab kalau dalam video ni saya kena pekatkan sikit, tak nampak. Okey, next. Next, kita lengkapkan pandangan pelan kita. Okey, disebabkan kita dah ada pakai pandangan pinggir pada sisi dan juga hadapan, maka pada pelan ni kita dah tak perlu pakai pandangan pinggir. Okey, so awak boleh pakai pon yang dekat depan ni. Okey, ini juga adalah titik 1. Ini juga adalah titik 5. Okey, seterusnya 6, 2, 7, 8, dan juga 3. Okey, kita boleh unjurkan dia naik atas. Okey, nombor 1 dia akan duduk situlah. Okey, bawa naik nombor 1. Okey, ini adalah nombor 1. Okey, begitu juga nombor 3. Nombor 3 kita akan duduk situ. Okey, ini nombor 3. Next, awak boleh bawa nombor lain. Jumpakan dia. Contohnya, nombor 5. Okey, itu nombor 5. Disebabkan dia simetri depan dan belakang, maka ini nombor 5, ini pun nombor 5. Nombor 5, sini pun nombor 5. Okey, dan nombor 6. Okey, ini nombor 6. Kita unjurkan ya. Okey, di sini pun nombor 6. Okey, next kita bawa. Okey, ini nombor 2 lah. Ini nombor 2 dan juga nombor 4. Dia selari Okey, ini nombor 2 dan nombor 4. Okey, ini akan jadi nombor 1 di sini. Okey, yang 2 ni akan jadi nombor 4. Okey, dan kita bawa nombor 7. Okey, di sini nombor 7. Di sini pun nombor 7. Dan nombor 8. Okey, nombor 8. Ini nombor 8. Di sini pun nombor 8. Nombor 3 tadi kita dah dapat lah. Okey, dan kita sambungkan dia. Okey, kita garis. Kita bawa nombor 5 ni. Okey, bila awak bawa dia daripada pandangan hadapan, awak bawa nombor 5 ni naik atas. Okey, maka awak akan bertemu dengan persilangan di hadapan tu lah. Okey, persilangan pada prisma ni. Okey, ini adalah nombor 5. Okey, next kita bawa pula nombor 6. Okey, gariskan nombor 6 ni straight macam tu dan unjurkan dari hadapan. Okey. Okey. Nombor 6 kita. Nombor 6. Okey, dan kita bawa pula nombor 7. Okey, nombor 7 kita unjurkan. Okey, 7. Nomborkan dulu. Tak tahu nak sambung tak apa, kita nomborkan dulu. Okey, dan juga nombor 8. Nombor 8 bila awak unjurkan di sini. Okey, dia sama dengan nombor 6 tu. Kita tengok dia sama. Okey. Maka awak
So, kita punya nombor 4 tadi dengan nombor 2 jangan lupa. Okey. Nombor 2 tarik sampai hujung lah. Okey, ini pertemuan dia. Ini nombor 2. Ni awak tarik, dia akan jadi nombor 4. Okey, so sambungan ni macam mana? 1, 5, 6, 2. 1, 5, 1, 5, 6, 2. Okey. 1, 5, 6, 4 lah. Okey, sebab dia simetri kan. 1, 5, 6, 4. Okey, dia akan lengkung begitu. Dan lepas tu 2, 7, 8, 3. 2, 7, 8, 3. Okey, so dia akan lengkung kat bawah. Jangan lupa bawah ni garisan putus. Okey. So, kita boleh cari kita punya flexible curve tadi dan kita sambungkan semua titik yang ada. Tu kita dapat. Okey, so kita buat bahagian atas dari pelan dia adalah garisan objek. Okey, belah sini dan belah sana dia mesti samalah sebab dia simetri. Okey, dan lengkung yang bawah. Okey, kita cari dia. Kita bagi dia jumpa titik tu. Okey, pusing-pusing sikit. Okey, bila awak pusing, so there you go. So, awak dapat. Jangan lupa dia adalah garisan putus. Okey, sama juga yang belah sana. Okey, awak jangan lupa sambungkan semua garisan yang ada. Okey, yang ni sepatutnya garisan nombor 2 ni sampai hujung. Sama juga dengan garisan nombor 4. Dia sampai hujung sana. Okey, dan garisan titik tengah 1 dan 3 ni kita garis je straight sampai sana. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Macam mana? Buat kan? Okey, saya ada bagi latihan tambahan. Apa-apa awak boleh tanya saya di WhatsApp ataupun di Telegram. Sekian sahaja perkongsian persilangan kita pada kali ini. Bye. Assalamualaikum.